Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ni kita akan sembang tentang sebuah filem yang baru saja rilis dekat Astroverse bertajuk Siapa Tutup Lampu. Untuk mengucapkan terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Dan kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Sebelum aku pergi dengan lebih lanjut, aku nak cakap minta maaf kepada Horizon Film Entertainment sebab sebelum ni time aku buat reaction trailer untuk trailer Siapa Tutup Lampu, aku ada tersalah bagi info. Dan juga terima kasih juga kepada Horizon Film Entertainment sebab menjemput aku untuk datang ke tayangan perdana Siapa Tutup Lampu. Kepada yang dah tonton trailer, reaction trailer Siapa Tutup Lampu daripada aku nak bagi tahu sikit kat sini yang sebenarnya dia bukannya remake kepada Lights Out ataupun dia dapat kebenaran rights untuk remake Lights Out ke apa. Tak ada nothing. Dia Siapa Tutup Lampu ni, dia Lights Out tu untuk dia release filem ni dekat luar negara. Tajuk Lights Out tu dia dapat rights untuk dia release filem ni dekat luar negara dengan title yang macam tu. Itu saja. Tak ada. Dia adalah sebuah adaptasi daripada pementasan teater, bukannya daripada filem-filem yang macam mana pun. Tak ada. Dia daripada sebuah pementasan teater. So, Siapa Tutup Lampu ni diarahkan oleh Alif Ehsan Rahman, ditulis oleh Azhar Jalil yang juga pelakon dalam filem ni, serta dibintangi oleh pelakon-pelakon seperti Azizul Amar, Uyaina Arsyad, Naim Daniel, Ismi Melinda, Afiq Syazwan dan lain-lain lagi lah. Okay? Filem Siapa Tutup Lampu ni mengisahkan tentang 4 orang sahabat, actually 5 orang sahabat, lepak on the way nak pergi ke Genting Highland bercuti, tapi terlibat dalam sebuah kemalangan. Salah seorang daripada 5 orang ni terkorban. 4 orang lagi tu lepa pi dekat bilik mayat untuk cam sama ada mayat tersebut adalah kawan lepa ataupun tak. Jadi dekat situ dia adalah flashback apa semua segala bagai yang mana hampa kena tonton sendiri. Bila hampa kalau hampa tengok juga reaction trailer aku, hampa ada dengar lah kan aku cakap kata kemungkinan besar lepa tak mau release semua dalam trailer sebab lepa tak mau spoil dalam filem. Ingin juga aku cakap dekat sini bahawa ini adalah debut daripada pengarah Alif Ehsan Rahman ni. Ini first film, feature film dia tau. Jadi untuk keseluruhan filem ni aku rasa it's not bad. Okay? Dia tak adalah terlalu teruk dan tak adalah terlalu bagus. Dia di tengah-tengah. Maksudnya kalau hang debut dengan filem macam ni, hang ada peluang cerah untuk lepas ni hang akan buat filem yang lagi bagus. Sebab lo ni debut ni pun dia dah ada konsep, dia dah ada komedi daripada penulis dia ni apa semua. Segala benda tu ada. Dia hanya perlu gilap saja. So benda-benda tu nanti mungkin otai-otai dalam filmmaking boleh bantulah kot kan. So dia ada harapan cerah untuk lepas ni dia akan produce filem yang lebih bagus. Bila aku tonton filem ni, ya memang betul, memang ada banyak benda yang mereka nak sembunyikan, yang mereka tak mau release dekat trailer. So that one hampa pergi tonton sendirilah. Okay, apa yang aku suka tentang filem ni adalah dia tak sajikan kita dengan full trailer dan juga straightforward punya storyline tau. Dia sajikan kita dengan non-linear supaya kita as penonton boleh terpinga-pinga lagi dengan apa sebenarnya yang terjadi ni. So kita nak tahu apa yang terjadi, kita kena stay sampai the end of the film. Apa yang aku suka tentang benda ni, yang paling aku suka adalah the unexpected funny scene dalam filem ni. Kiranya time dia tengah borak-borak benda serius, tiba-tiba ada komedi terselit sikit. Kemudiannya the non-linear part tu I think it was okay lah, sebabnya hang nak buat bagi penonton terpinga-pinga apa yang jadi. Tetapi dia start dengan 2 kali flashback. So the non-linear thing tu, awal-awal lepa kena colek, lepa lari terpinga-pinga, lepas tu lepa kena kat milik mayat, lepas tu start daripada situ lepa flashback ke sebelum lepa nak accident tu. Faham tak? Jadinya yang awal-awal punya scene tadi tu dia digantung sampai ke hujung baru dia adakan balik. Dia terlalu lama dragging tau. Better tak payah letak kot yang awal-awal tu. Dia memang cemah apa semua, cumanya mungkin dia boleh start dengan tiba-tiba lepas dah dekat milik mayat dan tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian dari situ non-linear lah, kita susun atok jalan cerita dia. Dari segi komedi pula, bukannya semua bagus tau. Ada yang macam dia miss a beat sikit, dia terlepas dan juga dia punya beat tu tak kena. Benda ni related dengan editing punya konsep. Yang tu kita tahu kat bahagian yang kita tak suka lagi. Yang ketiga yang aku suka adalah
macam mana dia casually menjentik isu-isu semasa dan juga termasuk orang kata memerli lah drama-drama TV. Macam obvious gila bila nampak almari berdarah, hang pergi buka, hang nak tengok apa yang kat dalam. Lepas tu bila lampu terpadam, hang boleh menjerit tanya siapa yang tutup. Like things yang macam ridiculous dalam hantu punya situasi, hang buat dalam filem. Depa nak perli benda tu tau. And dia ada satu scene mana, aku telah abang tu sebab lagi ada satu scene tu yang hang tak expect langsung tau. Kata ada dia macam the whole thing tu dia perli drama TV3. Drama ke-7 tu kan. The whole scene memang khas untuk drama TV3 sahaja. So benda tu aku tak boleh cakap sebab lagi hang takkan rasa lawak dekat situ tau. Aku memang tak expect langsung lawak tu. Dan aku tonton memang yelah benda tengah serius, benda datar semua kan. Tiba-tiba dia hit kita dengan benda tu. Yang tu yang aku cakap tadi, lawak dia tu ada yang memang lawak dan ada yang miss a beat. So 3 tu saja benda yang aku suka dalam filem ni. Termasuk lakonan. 4 benda lah. Lakonan dalam filem ni, lakonan cast dalam filem ni not bad. Serious not bad. Tama-tama Azhar Jalil aku tak pernah tonton drama apa benda yang dia pernah memeran sebelum ni lah kan. Cumanya this is the first time lah aku tonton dia, and he is unexpectedly funny juga. And of course lah sebab dia tulis skrip ni kan. Tapi for a person himself pun time dia berlakon jadi lawak. Mungkin dia ada potensi untuk jadi another Anas Ridwan. Mungkin lah kan. Kita tak tahu, tapi dia memang aku tak sangka dia tu adalah watak lawak. So 4 benda tu yang aku suka dalam filem Siapa Tutup Lampu ni. That's why aku cakap dia not bad. Bila hang ada banyak benda untuk kita bagi penonton suka, things yang hang okay ada dah. Benda tu yang nanti kalau kita gilap lagi, dia akan pergi lagi jauh. Kalau mau perasan, bila aku tonton bila aku review few filem yang aku memang tak suka, aku banyak cakap benda yang tak best daripada yang best. Dan kebanyakannya aku tak cakap kata dia boleh dia best sikit ke, tak ada. Dia hanya macam satu benda je aku suka atau 2, kemudian the whole thing tu dah aku akan bagi tahu kata apa benda yang tak elok. Macam ni ada few things yang aku suka, sebab tu aku cakap not bad. And tambahan lagi, ini debut, hang kena faham, ini debut. So bila dia dah keluar first film dan dia belajar daripada situ, lepas ni dia boleh develop lagi bagus. Kita kena tahu tu. So now benda apa yang aku sangat-sangat tak suka dan aku rasa sangat-sangat spoil. Yang pertama, dia punya skrip. Penyusunan jalan cerita dia non-linear semua tu not bad lah kan. Cumanya dia punya skrip tu aku rasa kurang kukuh. Dan juga ada je macam a few things yang hang tiba-tiba cakap. Macam contoh time Azizul Ammar tu, Ahmad Ammar kot, tak salah aku, dia tu kita kenal sebelum ni ada kontroversi, and now dia dah bangkit balik. Lah kan. Macam contoh ada satu scene tu time lepas tengah driving pi dekat Genting, karakter Ahmad Ammar ni dia tiba-tiba cakap pasal hutang kita dekat Tuhan, ada interest apa semua ni tau. Hutang kita dalam hidup ni ada interest, something like that. Tiba-tiba tengah driving, dia tak ada pun conversation yang awal-awal lepas sembang tu yang lead ke benda tu, tak ada. Dia terus cakap benda tu, yang mana lepas tengah sembang casually, dan tiba-tiba dia akan cakap kata tu hutang kita dekat Tuhan ni kot ada interest or something like that kan. Dia terus cakap tau. Dia tak ada benda yang awal-awal dia nak sembang. Benda tu yang aku cakap, macam skrip ni macam tiba-tiba je. Hang macam tak develop benda tu, hang tak establish benda tu dengan elok. Yang tu satu. Kedua, lepas punya friendship ni kind of macam dia punya hubungan cumanya dia ada satu scene tu lepas flashback yang lepas meraihkan bersedia ramai-ramai dengan toke cafe apa semua tau. Cumanya kalau hang perasan throughout the whole film tak ada langsung scene yang mana lepas ni together. Faham tak? Dia supposedly dia tu toke cafe apa semua. So bila kawan ni ada bincang pasal projek and etc, at least bagilah toke cafe tu masuk sekali, sembang sekali, things like that. Macam tegur lah sekali dua nak habaq kata lepas ni memang kenal, memang rapat. Ni dah aku tak tahu, aku mati-mati ingat toke cafe kan, buat tak tahu macam tu je apa semua. Jadi dia punya friendship tu kan, karakter punya establishment tu dia tak establish dengan betul. Dan dia punya skrip tu, dialog macam tiba-tiba. Ini aku tak suka dalam scripting dia ni. Dia macam ada dia boleh buat lagi elok kot. Sebab bila hang tak establish karakter dengan elok, hubungan antara karakter dengan elok dan juga karakter tu sendiri dengan elok, emosi orang kata impak
kepada scene yang lepas ni, yang tunjuk scene sedih ke, scene kehilangan ke, scene apa-apa saja selepas tu, dia akan kurang memberi impact dekat penonton. Dia rugi. Dan kalau hang establish dengan betul, impact dia akan jadi besar. Aku bagi contoh, dan ni hanyalah sekadar contoh, cerita The Irishman arahan Martin Scorsese. Kalau Scorsese dia tak establish karakter Jimmy Hoffa dan juga Frank Sheeran ni, orang kata dengan begitu lama tunjuk lepas kerja sekali, tunjuk apa yang Frank sanggup buat dekat Jimmy Hoffa buat apa kat Frank, macam mana close punya lepas punya relationship. Hujung tu scene yang dia betray Jimmy Hoffa and then dia duduk sorang-sorang dalam rumah orang tua tu, takkan bagi impact kalau scene awal ni establish dua karakter punya relationship ni tak dibina dengan kukuh. Sama macam ni, dia tak bina dengan kukuh tau. Jadinya dekat hujung-hujung ada yang tengah-tengah sikit tu, dia jadi macam kurang memberi impact, jadi rugi. Kemudian dari segi editing, dan editing ni aku tak tahu lah editing ni kalau hampa tengok, aku ada pernah sembang pasal Daulat punya filem, macam mana lepas daripada satu scene ke satu scene dia hanya jump macam tu saja tau. Dia tak ada connection in between yang boleh connectkan antara dua scene. Dia macam hang tonton scene ni, tiba-tiba tengah tonton, pak, dia tarik habis scene satu lagi cara tiba-tiba, dan kemudian bila hampir ke satu lagi scene, tiba-tiba hang dah ada kat scene tu tau. Jadinya dia tak ada connection. At least ada bunyi daripada scene tu, tarik scene A ni nak pergi ke scene B, music ke ataupun bunyi cawan daripada scene B ni nak start, kemudian barulah dia terus transition P ke, daripada A ke B ke, barulah nampak smooth sikit tau. Ni tak, dia macam jump cut. Jadinya dia jadi macam potong. Feeling tu orang tengah duk bina, duk tengah tengok, tengah suspend, potong ke arah ni, jadi rugi kat situ. Kemudian dari segi kamera, okey, dalam panjang lepas duduk kat rumah mayat tu, ada banyak magic yang terjadi. Kawan ni hilang, kawan ni tiba-tiba muncul, darah tiba-tiba tak ada. The whole thing akan nampak lebih power jikalau semua tu dibuat daripada one shot. Contohnya waktu darah keluar daripada almari, kamera pan ke arah almari, kemudian dia tarik keluar, darah tu hilang. So orang mesti akan pelik, darah ada dan tak ada cut langsung ni, dan tarik keluar tiba-tiba darah tak ada. Scene tu akan, benda-benda macam tu akan lebih memberi impact kepada penonton. Itu involve cinematography dan juga editing lah. Okay, macam hampa tengok klip-klip Sofyan apa semua tu, yang magic Vine, Zack King apa semua, kalau dia ada banyak cut, hang rasa magic tu akan nampak dah kat kita, akan bagi kesan dah kat kita. Dia takkan bagi kesan, tapi bila dia buat dalam one take, walaupun ada involve editing, tapi still kita akan nampak one take, benda tu akan lebih memberi kesan. So aku harap in future boleh lah ubah sikit benda-benda tu, dan juga ambil orang kata point lah daripada benda ni, supaya next film hang jadi lebih baik. Overall aku cakap not bad for a debut, dan not bad for Azhar Jalil, which aku tak tahu sama ada ni first film dia tulis ke apa, but this is a worth to watch lah. Okay, sebab dia bukannya full thriller, tapi dia ada juga selit komedi, dan dia juga tak adalah boring teruk ke apa, tak ada, dia okay, not bad. Orang kata worth to watch lah kalau hang nak spend time dengan family hang tonton. So thank you very much for those yang watching. Kalau hampa dah tonton filem ni, Siapa Tutup Lampu dekat Astrover, apa tanggapan hampa? Drop your comment. Maksud di sebalik Siapa Tutup Lampu tu, pengarah ada beritahu dalam press release, tapi aku tak mau beritahu sebab aku rasa hampa kena tengok sendiri. Kalau aku bagi tahu, dia macam aku bagi tahu terus ending dia tau, jadi agak rugi. Better hampa tonton, sebab kat hujung-hujung dia akan cakap juga benda tu. Cumanya it's better for you to see and watch dalam filem rather than aku bagi tahu. Kalau aku bagi tahu, hang terus tahu, dan sepanjang hang tonton filem tu, hang punya feeling akan lain. Sekali lagi aku cakap terima kasih sebab tonton. Thank you very much Horizon Film Entertainment. Tahniah buat the whole Siapa Tutup Lampu punya team. Looking forward for your next film, Ali Ihsan Rahman dan juga Azhar Jalil. Okay, kita jumpa lagi next review. Bye bye.